Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Syazlin binti Muhammad Zaid dari program BEY. Hari ini saya akan menceritakan tentang tugasan saya pada minggu ke-6, iaitu lompat jauh dan teknik-tekniknya. Apa itu lompat jauh? Lompat jauh adalah acara olahraga di mana seseorang ahli sukan cuba mendarat sejauh mana yang boleh daripada tempat pelepasan. Di sini ada menceritakan tentang rekod dunia yang telah dipegang oleh bagi kategori lelaki ialah Mike Powell dengan jarak sejauh 8.95 meter. Yang kedua daripada S Union iaitu Galina Chistiavokova yang melompat sejauh 7.52 meter. Lompat jauh terbahagi kepada 4 fasa. Fasa yang pertama ialah fasa lari landas atau pelepasan. Yang kedua ialah fasa lonjakan. Yang ketiga ialah fasa layangan. Dan yang keempat ialah fasa pendaratan. Bagi fasa yang pertama ialah fasa lari landas atau fasa pelepasan ialah tujuan untuk menghasilkan daya lompatan yang kuat dan jauh. Jaraknya yang diperlukan ialah lebih kurang 18 hingga 22 langkah atau bersamaan 25 hingga 40 meter. Terdapat dua kaedah dalam larian landas. Yang pertama ialah kita kena mencari check mark atau cari titik yang sesuai. Yang kedua ialah mencari konsentrasi melalui larian dari papan pelepasan jika tidak sesuai kalau mempunyai arah angin yang bertiup. Yang seterusnya ialah lari pecut dengan kelajuan yang maksimum yang terkawal. Lari landas iaitu 21 hingga 23 langkah atau jarak 3.5 hingga 4.5 meter. Kawal ketetapan langkah bermula daripada langkah keempat yang telah ditandakan. Yang terakhir ialah panjangkan beberapa langkah terakhir supaya kedudukan badan menjadi rendah untuk mengatasi halangan graviti supaya dapat mendarat dengan baik. Di sini terdapat dua contoh gambar yang merupakan badan direndahkan untuk mengawal graviti supaya dapat mendarat dengan betul. Fasa yang kedua ialah fasa lonjakan. Fasa lonjakan ialah kita haruslah memaksimalkan hal laju menegak dan meminimalkan kehilangan hal laju mendatar. Seterusnya, lonjakan perlulah dilakukan dengan masa paling minima dan kaki lonjakan dibengkokkan seberapa yang minima. Peha kaki bebas dibawa ke depan secara aktif selari dengan trek. Yang seterusnya ialah angkat lutut kaki hadapan seberapa tinggi yang boleh pada masa yang agak singkat dan angkat tangan yang bertetangan tinggi ke hadapan. Pergelangan kaki, lutut dan pinggul diekstensikan sepenuhnya. Iaitu contohnya seperti gambar di atas, kaki diangkat parah paha dan badan diluruskan ke depan untuk mendapatkan lajuan yang maksimum. Fasa ketiga ialah fasa layangan. Kaki bebas berada dalam keadaan posisi lonjakan. Yang kedua ialah ayunkan kedua-dua tangan ke belakang dan lentikkan badan supaya kelihatan seperti tergantung. Yang ketiga ialah luruskan kaki supaya lutut dapat diangkat ke udara. Dan yang keempat ialah angkat kedua-dua lutut serentak dengan ayunan tangan ke hadapan untuk persediaan mendarat. Di sini terdapat beberapa jenis layangan. Layangan yang pertama ialah layangan gantung. Yang kedua ialah layar. Yang ketiga ialah kayu seperti basikal. Fasa yang keempat ialah fasa pendaratan. Tujuan fasa pendaratan ini adalah untuk memaksimalkan jarak. Ciri-cirinya ialah kaki hampir lurus sepenuhnya, badan dibongkokkan ke depan, tangan juga dibawa ke depan supaya tidak jatuh ke belakang. Yang seterusnya ialah pinggul ditolak ke depan ke arah pusat pendaratan untuk mendapatkan jarak yang lagi jauh.
Lompat jauh juga mempunyai latihan-latihan untuk meningkatkan kemahirannya tersendiri. Yang pertama ialah bangkit tubi LC, adalah untuk menguatkan bahagian abdominal. Yang kedua ialah naik turun bangku. Naik turun bangku ini adalah berfungsi untuk menguatkan quadricep. Yang ketiga ialah bergayut pada palang. Bergayut pada palang ini adalah untuk menguatkan bahagian abdominal juga. Yang terakhir ialah aktiviti juak lentik dan dinamik. Ia untuk meningkatkan kekuatan bahu, pinggang dan kaki atlet. Lompat jauh juga mempunyai peraturannya kerana ia juga disenaraikan dalam acara atau pertandingan yang berkaitan dengan olahraga. Yang pertama, peserta dibenarkan melakukan lompatan 3 hingga 6 lompatan sahaja berdasarkan keputusan yang dibuat daripada pengadil. Yang kedua ialah lompatan jauh yang paling jauh adalah dikira. Yang ketiga ialah penggunaan sebarang alat bantuan tambahan adalah dilarang sama sekali. Lompatan dikira batal jika yang pertama memijak atau menyentuh kawasan hadapan papan pelepasan melepasi tanda yang dibenarkan. Yang kedua ialah semasa mendarat, seluruh badan peserta haruslah berada di luar kawasan mendarat. Seterusnya ialah aspek keselamatan. Peserta haruslah memanaskan badan sebelum memulakan lompatan atau aktiviti yang berkaitan dengan lompat jauh. Yang kedua ialah memakai kasut, spike dan pakaian yang sesuai untuk mengurangkan rintangan angin. Yang ketiga ialah pastikan kawasan yang mendarat adalah bebas daripada benda tajam untuk mengelakkan daripada kecederaan. Di sini juga terdapat beberapa peralatan yang diperlukan untuk lompatan atau melakukan lompat jauh. Yang pertama ialah pita pengukur untuk mengukur jarak lompatan peserta. Yang kedua ialah bendera merah dan putih untuk menunjukkan bendera merah adalah terbatal, lompatan yang terbatal, dan bendera putih adalah lompatan yang tidak batal ataupun boleh diambil kira. Yang seterusnya ialah mempunyai kasut berpaku atau spike untuk meningkatkan lagi lonjakan supaya mendapat lompatan yang jauh.